Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku lagi Banyas di channel Banyas ni guys. Okay guys, untuk kali ni adalah aku nak share pasal tips. Tak ada review hari ni guys. Kita akan share pasal tips Photoshop. So guys, untuk video kali ni aku nak share dengan korang 3 perkara yang korang perlu tahulah kalau korang adalah pengguna Photoshop dan korang mengalami masalah Photoshop korang jadi lembab, jadi slow, jadi tak keruan. Okay. Jadi tak puas hati lah. Korang tak puas hati guna Photoshop korang tu, korang boleh check info yang aku nak share dengan korang ini. Dan nanti korang boleh tengok balik dekat korang punya Photoshop tu, betul tak macam yang aku cerita ni. Okay guys, so tanpa lengahkan masa lagi, jom untuk tips kita. Okay guys, untuk yang pertamanya aku akan share dengan korang. Perkara pertama adalah dekat filter. Okay guys, untuk dekat filter korang ni, kebiasaannya lah pengguna-pengguna baru suka sangat install banyak-banyak plugin daripada third party. Kebiasaannya lah. So aku harap yang baru-baru guna tu elakkan menggunakan third party lah. Kalau PC korang laju tak ada masalah, korang gunalah, nak guna berapa banyak third party pun, tapi samalah, PC laju pun proses mesti lambat lah kalau gunakan third party. Sebabnya kalau korang install banyak plugin macam ni dekat korang punya Photoshop, dia sedikit melambatkan proses korang punya Photoshop lah. Iaitu antara yang paling nampak adalah, yang jelas sekali adalah masa korang buka Photoshop tu sedikit lama loading untuk masuk ke interface ni. Kebiasaannya dekat loading lambang petak biru dia tu memang makan masa sikit lah. So untuk korang yang install banyak plugin macam ni memang akan lembabkan sikit lah korang punya proses Photoshop. Kesimpulannya adalah elakkan guna plugin third party banyak-banyak dekat korang punya PC lah. Itulah cara nak lajukan sikit lah. Tips yang kedua adalah menggunakan SSD, iaitu solid state drive tu. Tu adalah yang biasa orang pakai sekarang lah. Harga pun dah tak mahal macam dulu lah. Kalau zaman aku mula-mula start main PC dulu, SSD memang mahal gila. Untuk 128 pun harga dekat 300 lebih. Kalau sekarang korang boleh dapat yang M.2 ataupun SSD biasa ni, 128 tu tak sampai 200 je. Aku rasa tak sampai 200 sekarang. Maybe ada juga yang jenama yang daripada China ke apa, harga tak sampai 100 untuk 120 gig. So aku recommend ambil yang besar sikit lah, sebabnya sekarang file semua dah besar lah, tak sama macam dulu. So guys, SSD, maknanya kenapa aku cakap SSD? SSD ni dia punya write dan read dia tu laju, tak sama dengan HDD. Aku boleh cakap dengan korang macam tu lah. Kalau hard disk biasa ni, write dia tu maybe tak sampai pun 100 MB. Tapi kalau korang gunakan SSD, korang boleh capai sampai 300 MB lah speed dia punya download dan upload. Kalau download upload lah senang, ataupun read dan write lah. Okay guys, so ini adalah teknik kedua. So yang ketiga adalah, ini yang ramai orang tinggal, iaitu kepada pengguna-pengguna Photoshop yang dah lama pakai ataupun yang baru pakai. Ini kebanyakannya ramai lah tak buat. So kalau aku, ini adalah teknik yang aku buat lah untuk aku lajukan aku punya PC. Dan ini pun ada lagi tips yang bagus aku nak share dengan korang untuk yang ketiga ni. Okay guys, kebiasaannya kita install dan kita terus guna macam tu je Photoshop ni. So bagi aku, ada satu tips lagi yang aku perlu buat dan wajib aku buat lah kalau lepas aku install Photoshop. Okay, so guys, aku akan terus ke sana, iaitu dekat edit, preference dan general. Biasa aku akan buka sini dulu, tapi aku tak check, tak kisah pun yang tempat lain. Yang ni ada general, ada interface, ada workspace, ada tool, ada history log, ada file handling, export, semua tu tak kisah. Sebabnya aku biasanya aku akan pergi dekat performance dan scratch disk sahaja. Okey, berkait juga dengan SSD tadi, iaitu dekat scratch disk. Okey, dekat scratch disk ni korang boleh check, korang boleh tengok korang punya sendiri macam mana.
Okey, korang boleh tengok kat sini. Ada C, D. Macam aku ni ada banyak lah. Jadi aku pakai SSD 2 biji sahaja, iaitu yang ni lah. Yang ini yang aku tanda ni, dan yang satu lagi adalah yang atas ni lah. Yang ni adalah untuk Windows lah. Yang bawah ni untuk apps aku punya ni guna ni lah, iaitu Photoshop. So dua-dua tu adalah 128 gig. Jadi yang lain tu semua hard disk biasa sajalah, HDD biasa. Aku pakai Seagate dan WD lah untuk hard disk tu, dan untuk SSD tu aku pakai ni aku pakai Transcend. Kalau dulu brand ni okey lah Transcend ni. Kalau sekarang dah tenggelam dah, sebab banyak sangat brand-brand bagus dah keluar. So inilah yang aku guna, dan yang penting sekali korang tick korang punya SSD dekat scratch disk. Scratch disk ni maksudnya korang maksudnya adalah space yang korang guna semasa korang tengah buat editing. Maksudnya contohlah korang tengah edit gambar tu, setiap layer yang korang tambah tu, saiz korang punya file tu bertambah. Tambah layer, saiz korang punya dokumen editing tu makin bertambah, dan korang punya space makin banyak digunakan lah. So scratch disk ni memang sangat penting lah kalau boleh nak storage yang ada besar punya storage. Tak kisahlah kalau korang rasa HDD korang tu dah okey pun, speed tu dah okey untuk korang masa guna HDD biasa, aku rasa dah cukup lah. Yang penting storage tu, kebiasaannya korang kena simpan dalam 10 gig lah, gig kekosongan dekat korang punya scratch disk. So sebab itulah aku select 3 tu, maknanya adalah space sikit. Tapi kalau nak kira ni, sebab aku ada select satu yang bukan SSD kat sini, mungkin ada salah sikit, aku tak perasan lah ada silap tekan ni. Sebab ni kadang-kadang dia berubah kat sini. Kalau kadang-kadang biasa yang dia suka berubah bila korang update Windows, dia akan berubah kat sini. Kadang-kadang dia select satu ataupun dia select semua. Yang tu kadang-kadang korang kena check lah. Jarang-jarang tu korang check jugalah kat sini. Okay guys, untuk yang kedua kat sini adalah performance. Performance ni adalah berkaitan dengan kita punya RAM. Okay, kalau untuk Photoshop ni biasa memang dia banyak sikit guna RAM kita dan juga processor. Jadi untuk korang yang ada processor ataupun korang ada GPU yang bagus dan processor yang bagus, korang boleh select dekat use graphic processor ini. Kat sini korang boleh share korang punya GPU processor usage lah. Dekat Photoshop korang mungkin boleh lajukan sikit lah. Aku tak tahu juga function dia, tapi kalau setahu aku lah berkaitan dengan graphic processor ni untuk GPU dekat korang punya Photoshop ni, adalah tujuan dia adalah untuk korang buat slideshow gambar tu. Dan juga kalau yang mula-mula dia tunjuk dia ataupun dia kenalkan pasal benda ni adalah untuk 3D lah, untuk 3D punya editing. Tu je. Dan kalau kadang-kadang korang punya graphic card tu dia tak detect kat sini, biasa dia tak detect. Nanti korang check lah macam mana kat sini korang punya dia detect ke tak detect. Ada kadang-kadang tu memang dia tak detect lah yang sendirilah. Okay guys, so dan satu lagi adalah dekat sini available RAM. Dekat available RAM ni biasalah, aku tak tahu nak cakap macam mana. Dekat RAM ni biasa aku akan cuba guna paling banyak yang aku rasa aku nak guna. Sebab aku punya RAM sebenarnya 24GB untuk PC aku, tapi dia detect kat sini adalah 18 sahaja. Ni kebiasaannya memang berlaku lah dekat semua pengguna Photoshop, dia tak detect full korang punya RAM. Aku tak tahu kenapa, mungkin memang macam tu dia punya proses. Dan kadang-kadang tu tak detect langsung korang punya RAM ni, ataupun dia detect 8GB sahaja. Itulah antara penyebab korang pun slow jugalah guys. Nanti korang check lah korang punya macam mana kat sini. Kalau aku sekarang aku guna dalam 12,738 MB, maknanya dalam 12GB lah aku guna untuk aku punya Photoshop. So guys, itulah
salah satu contoh lah aku nak cerita dengan korang ataupun tips yang aku nak share dengan korang ini berkaitan dengan untuk lajukan ataupun untuk stabilkan korang punya penggunaan Photoshop. Jadi aku rasa setakat ni je lah guys untuk video kali ni, dan aku harap benda ni membantulah ataupun tips ni membantulah korang yang memang suka guna Photoshop tu. So terima kasih banyak-banyak kepada korang yang dah subscribe dekat channel ni, dan kepada korang yang belum subscribe boleh tekan subscribe dekat bawah. Dan juga kalau korang minat dengan video-video macam ni dan juga video review produk-produk berkaitan dengan elektronik dan fotografi, korang boleh tekan butang loceng dekat bawah untuk korang dapatkan notifikasi untuk video-video akan datang. So guys, jangan lupa support Bang Yas. Assalamualaikum, bye bye.